Tuan Azli bin Yusof, Yang Berhormat Shah Alam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 5. Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang di-Pertua, antara strategi utama kerajaan untuk mengawal inflasi adalah menerusi pemberian subsidi ke penggunaan serta kawalan harga bagi barangan keperluan yang terpilih. Melalui langkah-langkah tersebut, untuk makluman Tuan Yang di-Pertua dan Dewan Yang Mulia ini, kadar inflasi negara pada tahun 2022 telah merekodkan sebanyak 3.3% dan dijangka akan terus terkawal pada tahun 2023 tahun ini. Kajian oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOSM pada tahun 2022 juga menunjukkan bahawa kadar inflasi di Malaysia ini boleh menjangkaui 10% sekiranya kerajaan menghapuskan kesemua subsidi yang dinikmati oleh rakyat pada ketika ini. Untuk makluman, dalam belanjawan 2023, kerajaan telah memperuntukkan lebih kurang 64 bilion ringgit untuk membiayai pelbagai jenis subsidi, bantuan dan insentif kepada rakyat. Tuan Yang di-Pertua, dari sudut dasar monetari pula, perkara tersebut sebenarnya merupakan bidang kuasa Bank Negara Malaysia ataupun BNM dan Kementerian Kewangan tidak terlibat dalam sebarang keputusan melibatkan dasar monetari selaras dengan Akta Bank Negara Malaysia 2009. Di bawah akta ini, Jawatan Kuasa Dasar Monetary ataupun dengan izin Monetary Policy Committee MPC di bawah BNN telah diberi tanggungjawab untuk merumuskan dasar monetary secara otonomi bagi mengekalkan kestabilan harga serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan, iaitu dijangka lebih kurang 4.5% pada tahun ini. Pada tahun ini, MPC semasa mesyuaratnya yang terkini pada 8 hingga 9 Mac telah memutuskan untuk mengekalkan kadar OPR, Overnight Policy Rate, dengan izin pada tahap 2.75%, iaitu kadar yang sama yang turut dicatat oleh mesyuarat MPC yang pertama tahun ini pada 18 sehingga 19 Januari. Keputusan ini, penangguhan ini dibuat atas penilaian kesan penyelarasan kumulatif 100 mata asas OPR pada tahun lalu terhadap prospek inflasi dan ekonomi Malaysia. Dan ia juga dibuat dengan mengambil kira kesan sela masa ataupun dengan izin lag effect daripada peningkatan OPR sebanyak 4 kali berturut-turut pada tahun lalu bagi membolehkan MPC dan Bank Negara mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kesan kenaikan OPR terhadap pengurangan tekanan permintaan yang melibatkan perubahan tingkah laku isi rumah dan perniagaan yang biasanya akan mengambil masa. Jadi setakat ini, tekanan harga telah menunjukkan tanda awal penurunan pada akhir hujung tahun 2022 dan walaupun inflasi kekal melebihi purata jangka panjang 10 tahun iaitu sekitar 2%. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Shah Alam. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kita tahu bahawa miskin bandar adalah di antara yang sangat terkesan juga disebabkan oleh kenaikan kos sara hidup. Sedangkan mereka yang tergolong dalam miskin bandar ini adalah yang tidak dapat bantuan terus daripada kerajaan disebabkan oleh status mereka yang melewati paras garis kemiskinan. Tetapi di bandar, walaupun dengan gaji 4,000, anak mungkin 6 orang, mereka sangat terkesan dengan keadaan ini. Jadi apakah inisiatif dan langkah-langkah daripada pihak kementerian untuk membantu mereka yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup, khususnya golongan miskin bandar ini? Terima kasih. Berhormat Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih Shah Alam. Seperti yang saya nyatakan tadi, kerajaan telah menyediakan dan dalam belanjawan 2023 peruntukan sebanyak 64 bilion ringgit untuk pelbagai jenis subsidi, insentif dan bantuan kepada pelbagai lapisan masyarakat di Malaysia ini. Untuk makluman, saya bagi beberapa contoh. Contohnya dari segi yuran taska yang mungkin lebih berkaitan dengan keluarga-keluarga dengan ibu bapa bekerja di bandar, diberikan subsidi sebanyak RM180 untuk penjawat awam dan hak kelayakan pendapatan bulanan isi rumah dinaikkan dari RM5,000 kepada RM7,000. Ada juga subsidi dan juga program-program di bawah payung ramah
contohnya jualan ramah, menu ramah dan sebagainya yang bertujuan untuk membantu masyarakat sama ada di bandar atau luar bandar untuk berdepan dengan kos kenaikan barang-barang. Selain itu, dasar kerajaan untuk mengukuhkan contohnya PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana secara tidak langsung juga mewujudkan peluang pekerjaan bernilai tinggi, berteknologi tinggi kepada penduduk Malaysia supaya mereka boleh mendapat pendapatan yang lebih tinggi dalam keadaan ini. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat.